Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Selamat kembali ke channel Cikgu Arma Yusof. Okey, so hari ni kita nak tengok bahagian 3 untuk sistem suria. Di mana dalam bahagian 3 yang pertama, cikgu dah terangkan tentang hubungan di antara jarak planet dari matahari dengan suhu. Jadi untuk bahagian 3 yang kedua ini, cikgu akan terangkan pula tentang hubungan antara ketumpatan dengan tarikan graviti planet serta hubungan di antara jarak, masa dan kelajuan planet. Okey, kita mulakan dengan hubungan di antara ketumpatan dengan tarikan graviti planet. Baik, kita mulakan dengan planet Utarid dan Marikh. Okey, Utarid dan Marikh. Kenapa Utarid dan Marikh? Okey, kedua-dua planet ini mempunyai jisim lebih rendah berbanding bumi. Okey, bumi kalau jisim bumi 1, jisim relatif bumi 1, Utarid hanya 0.05 sahaja dan Marikh pula hanya 0.1 sahaja. Okey, jadi walaupun ketumpatan Utarid dan Marikh lebih kurang sama dengan bumi, memandangkan jisim dia lebih rendah, jauh lebih rendah, maka tarikan graviti dia lebih rendah berbanding bumi. Utarid hanya 3.7, Marikh hanya 3.71 berbanding bumi 9.8. Okey, so ingat tarikan graviti untuk bumi adalah 9.8 ms-2. Okey, seterusnya Zuhrah. Okey, Zuhrah adalah planet yang mempunyai jisim hampir sama dengan bumi. Okey, so kita tengok jisim dia 0.815. Okey, hampir sama dengan bumi. Malahan ketumpatan dia juga hampir sama iaitu 5.2. Bumi 5.5. Jadi, tarikan graviti untuk planet Zuhrah adalah hampir sama dengan tarikan graviti untuk bumi. Baik, kita teruskan lagi dengan planet seterusnya iaitu planet Mushtari. Okey, untuk Mushtari, jisim planet jauh lebih tinggi berbanding bumi walaupun ketumpatannya rendah. Okey, kita tengok kat sini. Okey, Mushtari ketumpatan dia 1.3 sahaja berbanding bumi 5.5. Tetapi jisim dia adalah 317 kali ganda lebih tinggi berbanding bumi. Sangat tinggi. Maka tarikan graviti dia jauh lebih tinggi berbanding bumi. Okey, bumi hanya 9.8. Mushtari tarikan gravitinya 24.79 ms-2. Okey, kita pergi kepada planet seterusnya iaitu Zuhal, Uranus dan Neptun. Okey. Jisim planet sangat, yang ini cikgu potong terlebih. Silap. Okey, jisim planet sangat tinggi berbanding bumi tetapi ketumpatannya adalah rendah. Okey, kita tengok jisim untuk Zuhal, Uranus dan Neptun. Zuhal 95 kali ganda lebih tinggi berbanding bumi. Uranus 14 kali ganda lebih tinggi berbanding bumi. Neptun 17 kali ganda lebih tinggi berbanding bumi. Maka planet-planet ini mempunyai jisim yang lebih tinggi berbanding bumi tetapi tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan Mushtari tadi. Okey, tetapi ketumpatan dia adalah rendah. Okey, Zuhal hanya 0.7 sahaja, Uranus 1.27 dan Neptun 1.6 sahaja. Maka tarikan graviti untuk planet-planet ini adalah lebih tinggi ataupun lebih kurang sama dengan bumi. Okey, Zuhal 10.44, Uranus 8.69 dan Neptun 11.15. Tidak terlalu tinggi nak dibandingkan dengan bumi kita. Okey, so sekarang kita tengok pula hubungan di antara jarak, masa dan juga kelajuan. Okey, masih ingat lagi susunan planet-planet ini? Mula dengan Utarid, Zuhrah, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptun. Semakin jauh jarak planet daripada matahari, bermaksud semakin besar orbit yang perlu dilalui. Okey, jadi bila orbit yang perlu dilalui ini adalah lebih besar, maka masa yang diambil untuk mengorbit matahari ataupun untuk melengkapkan satu pusingan mengelilingi matahari adalah lebih lama. Okey, kita tengok untuk planet Utarid. Okey, jarak dari matahari 57.9 juta kilometer. Masa yang diambil adalah 88 hari.
Zuhrah, masa yang diambil adalah 224.7 hari, lebih lama berbanding Utarid. Bumi dengan jarak 149.6 juta kilometer, kita mengambil masa selama, bukan kita, bumi kita mengambil masa selama 365 hari, iaitu 1 tahun. Okey, 1 tahun untuk melengkapkan satu pusingan. Okey. Seterusnya, planet Marikh. Marikh lebih jauh, 227.9 juta kilometer, mengambil masa 687 hari. Okey, hampir 2 tahun. Okey, kamu bayangkan hampir 2 tahun untuk melengkapkan satu peredaran. Seterusnya, Mushtari. Lagi jauh, 778.3 juta kilometer, mengambil masa 11.9 tahun. Zuhal 1,429 juta kilometer, mengambil masa 29.5 tahun. Uranus 2,871 juta kilometer, mengambil masa 84 tahun untuk mengelilingi matahari. Dan paling jauh adalah Neptun, iaitu 4,504 juta kilometer. Agaknya berapa lama masa yang diambil? Kalau kita tengok kat sini, hampir 2 kali ganda kan? Jadi masa yang diambil pun hampir 2 kali ganda, iaitu 164.8 tahun untuk melengkapkan satu peredaran mengelilingi matahari. So kesimpulan dia, semakin jauh jarak planet dari matahari, semakin lama masa yang diperlukan untuk planet mengorbit matahari. Okey, so itu sahaja untuk kali ini. Jangan lupa untuk tengok video cikgu seterusnya tentang arah putaran planet dan masa yang diambil untuk melengkapkan satu putaran planet. Okey, sehingga berjumpa lagi.